disumbangkan sebanyak 64 markah lah semua. Okey. Bahagian B pula, dulu sebenarnya dia satu saja bahagian dulu 25 soalan, sekarang dia ubah, dia turunkan kepada 15, tetapi 12 pada bahagian A dan 3 pada bahagian B. So semua ini okey, bahagian A semua jawab, bahagian B kamu ada boleh memilih sebenarnya. Dia beri 3 soalan, jadi kamu pilih 2 soalan. Begitu. Jadi itu bahagian kertas satu lah. Dia punya kod 3472 stroke 1. Okey, untuk kertas 2, dia masih mengekalkan sifat-sifat dia yang dengan yang KBSM dahulu. Sebenarnya yang banyak berubah ni kertas 1 lah. Mengekalkan kertas 2 ni masih maintain lagi dengan berbandingan yang dululah KBSM, di mana dia still dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Untuk bahagian A, dia ada 7 soalan. Okey, ini semua wajib untuk dijawab soalan dia. Okey, soalan ini dia adalah jenis subjektif berstruktur, tapi yang just pendek-pendek salah, sikit tidak berapa susah lah. Okey, untuk bahagian B dia ada 4 soalan. Ini pilihan, dia kamu boleh pilih daripada 4 ini 3 soalan. Okey, dan untuk bahagian C ni 4 soalan akan ditanya. Jadi daripada 4 soalan ni kamu kena jawab 2 soalan, begitu. Jadi kalau kita lihat tu sumbangan markah, kalau kita lihat dengan paper 1 dengan paper 2, kalau paper 1 adalah sebanyak 80 markah ya. Kalau paper 2 adalah 100 markah. Jadi bagi cikgu lah, pendapat cikgu, kedua-dua kertas ini adalah penting juga, tetapi lebih kepada penumpuan kepada kertas 2. Okey. Jadi strategi kita tahun ni, cikgu lebih kepada kertas 2 lah. Ini untuk membantu kamu untuk sekurang-kurangnya dapat E lah, begitu. Okey. Itu jumlah markah ya. Konstruk dia sama juga untuk kedua-duanya itu. Mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta. Dia mengingat dan memahami ini paling rendah. Sama ada kamu tahu, kamu tidak tahu. Mengaplikasi bermakna menggunakan pengetahuan yang kamu ada. Menganalisis pula adalah melihat pada situasi dan menganalisa apa yang berlaku. Okey. Dan satu lagi yang lagi tinggi sikit, menilai. Untuk menilai ini kamu ini biasanya berdasarkan kamu punya pengalaman lah juga. Dan akhir sekali ini mencipta. Mencipta ni ada tingkat paling tinggi di dalam KSSM. Mencipta ni daripada kamu punya knowledge yang sedia ada. Bagaimana kamu mencipta sesuatu? Mencipta soal, gitulah soalan-soalan dia yang begitu. Okey. Untuk tempoh ujian dikekalkan untuk kertas 1 2 jam. Untuk kertas 2 dia 2 jam 30 minit. Okey. Kertas 1. Jadi kamu ada advantage untuk kertas 1 sebenarnya. Sebab dulu 2 jam untuk 25. Sekarang 2 jam untuk 14 soalan untuk kertas 1. Kertas 2 masih lagi maintain lah. Alright. Kemudian cakupan konteks ini tidak diperlukan, tidak payah mau fikir sangat. Dia lebih kurang dicakap ke SSM lah. Okey, aras kesukaran. Sebenarnya ini dibuat sebelum pandemik. Jadi aras kesukaran dia adalah 5, 3, 2. 5 adalah soalan, katakan soalan ada 10. 5 daripada soalan itu adalah senang, rendah. Kemudian 3 adalah sederhana dan 2 adalah tinggi. Jadi kalau mau dapat lulus tu sebenarnya cikgu rasa tidak masalah. So rendah tu banyak soalan jenis aras kesukaran tu. Aras kesukaran tu bermakna dia mengingati dan memahami, itulah aras kesukarannya. Kalau yang sederhana tu mengaplikasi, menganalisis. Manakala yang tinggi pula itu menilai dan mencipta. Dia ada dua lah yang begitu. Untuk kaedah penskoran, analitik. Okey, analitik ini nanti cikgu explain apa itu analitik. Nanti kepada slide yang seterusnya. Kemudian
satu keperluan yang paling penting dalam pemeriksaan SPM untuk matematik tambahan 3472 ini adalah yang sini adalah calculator yang tidak boleh diprogramkan. Oke, cikgu harap ada sudah nih. Nanti cikgu tunjukkan juga calculator yang bagus lah sebenarnya. Kalau macam untuk SPM sebenarnya cikgu sarankan sekejap. Siapa? Kita tengok. Ada satu calculator yang bagus sebenarnya. Yang ini, nampak ya? Ini dia panggil FX 570V. Ini adalah yang paling standard lah. Kalau kamu tengok dia punya button, ada ganjil sedikit daripada calculator yang biasa. Ini bukan grafik calculator. Grafik calculator kamu memang tidak akan belilah sebab dia sangat mahal. Tidak mungkin kamu akan beli. Itu tidak dibenarkan di dalam KSSM. Ada contoh di sini, katakan untuk mencari punca 2x kuasa 2 tolak 2x tolak 3 sama dengan kosong, di mana A 2, B negatif 2, C negatif 3. Biasanya student akan menggunakan fungsi EQN dalam calculator dan terus dapat jawapan sebagai negatif 0.823 dan 1.823. Ini kayak shortcut. Lepas tu apa yang dia buat, diambil ni, dia letak dalam itu soalan. Tetapi untuk analytical ini, dia ada sedikit berbeza. Kamu harus gunakan kaedah yang telah diajarkan. Contohnya untuk kuadratik ini harus guna penyempurnaan kuasa 2 ataupun kaedah rumus. Yang ini cikgu tunjuk ni kaedah rumus lah. Jadi kamu sekurang-kurangnya taruh ini dan kamu letak gini, barulah kamu guna EQN untuk cari. Jadi di sini ada nampak langkah lah kan, apa kaedah yang kamu gunakan dan kamu buat gantian dan sebagainya. Ini barulah menunjukkan yang kamu telah buat analisis ataupun analytical. Sebenarnya kerja analytical ni dia mau tengok kamu punya flow of thinking kamu. Macam mana cara sebenarnya kamu berfikir. Kalau terus kamu bagi jawapan, dia tidak akan menunjukkan bagaimana kamu cara berfikir. Jadi itu yang sebabnya tidak digalakkan, bukan tidak digalakkan, tidak boleh sama sekali untuk terus shortcut. Oke, satu lagi. Pengiraan menggunakan kaedah manual, contohnya dalam topik jenjang diterima. Oke, kalau dulu biasanya siapa yang dalam peperiksaan sekolah, kalau siapa yang buat kaedah manual, cikgu biasanya kasih silap ya. Sebab itu bagi cikgu dia tidak menggunakan tu ilmu yang telah diajarkan dengan betul. Tapi untuk KSSM ini, sekiranya kamu menggunakan kaedah manual itu atau kaedah lain, contohnya dalam topik jenjang, maka ianya jawapan itu diterima. Oke, gitu ah. Alright. Seterusnya. Okey, jadi ini adalah berdasarkan analisis cikgu tentang soalan-soalan yang telah berlakulah yang untuk 2005 hingga 2009. 2020 belum lagi cikgu analisis, mungkin siri yang akan datang cikgu akan tambah dari sini. Okey, kalau kita lihat trending ni, sebelum ni, untuk yang lihat ini, kalau yang tingkatan 4, saya telah berikan satu booklet lah yang ada yang ini sebenarnya. Kalau kamu tengok di hadapan tu, kamu boleh lihat yang ini semua. Jadi kenapa kita perlu tengok kepada trending soalan admit kertas 1 ini? Disebabkan berdasarkan yang ini kita boleh rangka bagaimana strategi kita untuk menjawab peperiksaan. Kalau kita lihat contohnya, untuk bab fungsi, okay. Pada 2005 dia menyumbang 5 markah, 2006 dia makin tinggi lagi 10, 2007 dia 7, lepas tu 2008 ada 4, 2009 ada 4. Jadi kita nampak di sana dia punya sentiasa ditanya, dia tidak pernah tidak ditanya. Untuk 2005, tempoh 2005 hingga 2009. Okey, untuk quadratic function. Okey, quadratic function dan quadratic equation ini sebenarnya kedua-dua ini telah digabungkan. Quadratic function sudah digabungkan untuk KSSM ni.
Tapi ini adalah yang dulu lah, silibus dulu. Jadi kalau kita tengok, dia punya soalan sentiasa ada sekurangnya 5 markah, 2 markah, 3 markah, 6 markah. Jadi sentiasa ada itu. Oke, sentiasa ada. Jadi ada baiknya kalau kamu antara soalan yang mau ditarget nanti adalah quadratic function. Oke, untuk KSM, ini equation ini tiada sudah dalam KSM, dia serap kepada function. Masih ada sebenarnya, cuma dia serap lah. Ini dia tidak berdiri sendiri, tapi di dalam quadratic function. Alright, untuk equation system, dia tidak ada di kertas 1 untuk KBSM. Akan tetapi, belum ada garanti yang mengatakan bahwa KSM tidak akan ditanya di kertas 1. Walaupun begitu training dia. Jadi kita boleh agak nih equation system ni mungkin juga akan ditanya di KSM kertas 1 pada tahun ini. Mungkin. Mungkin. Okay, alright. Seterusnya, indices, indeks lah. Indeks di tingkatan 4, dia biasanya dia konsisten 3 markah. Okey, kalau 3 markah 2005-2009 dia mungkin tetap akan keluar tahun ini. Begitu. Progression ataupun janjang, dia ada membawa kepada 5 markah, 11 markah, 5 markah, 5 markah, begitulah. Okey, dia sentiasa ditanya, dia tidak pernah tidak ditanya. Jadi kalau siapa yang sudah kira hafaz untuk topik itu, maka ianya akan banyak membantu lah sebenarnya. Dan kertas 1 untuk linear law, ini di tingkatan 4, tapi sekarang sudah pasti di tingkatan 4, tingkatan 5 apa kalau silap. Okey, kamu cek nanti. Dia sentiasa ditanya, ini kertas 1 yang ini yang mudah punya nih. Jadi kalau kamu buat semua soalan ini di kertas 1, kamu bolehlah dapat markah yang begini. Okey, 36, itu yang nampak ni kan. Okey, 23, 36, 39, 30, 27. Bagi pendapat cikgu, sekiranya kamu buat soalan ini perfect dan kamu dapat markah yang begini, sebenarnya pada pendapat cikgu, kamu telah pun lulus untuk admit ini sebenarnya. Jadi dia tidak sukar nih admit ini, tapi untuk mendapatkan 1 markah ni, sangatlah sukar. Terutama lagi kamu tidak menguasai sepenuhnya topik tersebut. Okey, yang seterusnya. Ini untuk level 1. Okey, untuk level 2. Ini kalau kamu level 1 tadi itu sekurang-kurangnya kamu menguasai. Level 2 ni kamu cuba kuasai untuk topik yang ini. Untuk di kata 1. Logaritma, dia sentiasa keluar. Statistik begitu juga. Coordinate geometry, vector, trigonometry, function, circular measure. Ada yang cikgu terletak sini ya. Contohnya untuk calculus cikgu taruh di sini. Calculus cikgu rasa itu dia sangat sukar lah. Jadi kalau kamu dapat di kata 1, kamu tinggalkan. Tapi dengan syarat yang lain-lain itu kamu jawablah. Jadi ini saja untuk level 2 ini. Kalau kamu dapat jawab, kamu dapat sekitar 30, 21, 30. Jadi kalau kamu campur dengan yang tadi itu, dalam 60 begitu, 50, sudah I di dalam tangan. Okey. Jadi sebenarnya tidak sukar sebenarnya admit ni. Cuma dia perlu masa yang lama untuk mau tengok tu dia punya pattern dia. Okey, ini adalah level 3. Ini kalau kamu buatlah. Okey. Level 3 ni cikgu taruh topik-topik yang agak sukar sebenarnya untuk pelajar kuasai. Dan kalau kamu ada masa, kamu cuba kuasai topik-topik yang begini. Okey, dimulakan dengan probability distribution. Kamu faham juga ni bahasa Inggeris dengan kepada bahasa Melayu ni. Probability distribution ni dia adalah apa tu? Taburan normal, taburan keberangkalian, ya. Okey, permutation and combination ini cikgu letak di sini sebab dia hanyalah beberapa markah saja, tapi dia punya konsep sangat banyak untuk dihafal. Tapi okey juga lah, boleh juga kalau kamu boleh buat. Ini untuk level 3 lah, untuk red 1. Okey.
Jadi bermula kamu strategi kamu mulakan dengan level 1, ini mudah untuk dipahami. Kemudian kamu pergi kepada level 2. Selepas itu kalau kamu mau adventures lagi, kamu boleh pergi level 3. Level 3 ni kalau kamu sudah campur ni confirm kredit di dalam tangan lah. Sudah. Okay? Alright, ada pertanyaan? Tidak. Tiada. Okay, Rabiatul. Alright, seterusnya. Ini pula adalah trending soalan admit kertas 2. Kamu tahu apa trending? Trending kamu tahu? Trend. Kebiasaan. Trending lah. Macam, kamu tahu apa arti trending? Saya cakap-cakap saya trending ni, kamu faham ke ni? Ya, Cikgu. Trending ya? Trending tu macam apa yang famous lah waktu itu. Begitu. Okay. Alright. Kalau dalam soalan admit kertas 2, kamu lihat untuk level yang pertama, kalau kamu boleh kuasai yang ini, sebenarnya dia sudah membantu kamu untuk level 1. Jadi level 1 untuk kertas 1, level 1 untuk kertas 2. Dan kalau yang tingkatan 5 yang sekarang ni, kalau kamu perasan, cikgu balik-balik kasih bagi kamu soalan solution of triangle. Tiap-tiap masa cikgu bagi kamu itu. Sebenarnya apa yang kamu boleh dapat dari sana, kalau kamu dapat jawab dengan perfect, soalan solution of triangle ataupun penyelesaian segitiga, otomatis 10 markah dalam tangan. Tidak cakap banyak sudah, 10 markah tu sangat tinggi ya dalam admit. Nanti selepas itu solution of triangle tu, cikgu akan pindah pergi index number. Itu strategi lah. Jadi kita dapat 20 markah di sini. Jadi kalau ada 20 markah, maka dia sudah boleh katakan itu macam terlepas sudah itu. Ada E sudah, ada bayang-bayang E sudah. Terlepas dari F sudah. Provide that kamu buat perfect ini index number dan solution of triangle. Jadi untuk form 5 yang tahun ini, cikgu baru mula di sini ya, solution of triangle. Cikgu harap boleh habis index number sebelum kita mula sekolah. Jadi 2 ni take care sudah. Jadi lepas tu kita akan concentrate benda yang lain lah. Okay? Alright. Jadi seterusnya. Okay, ini middle lah. Middle level. Ini sekiranya kalau ada yang mau dapatkan kredit dan sebagainya, bolehlah concentrate pergi topik-topik yang ini. Trigonometric function, probability distribution, statistik, vector, coordinate geometry, progression. Okay. Ini cikgu bagi letak ya sebagai panduan saja, mana tahu ada orang yang minat yang begini dan sebagainya. Tetapi untuk cara belajarnya, lebih baiklah kamu bermula daripada level 1. Kalau kamu sudah dapat, baru pergi level 2. Dan kalau okey sudah, pergi level 3. Jangan terus lompat pergi level 3. Itu maksud cikgu. Kenapa cikgu pecahkan kepada level-level ini? Boleh paham strategi dia? Level 2. Okey, ini level 3. Di level 3, dia lebih kurang juga. Cuma dia ini kan, soalan ni, dia biasanya panjang lah. Panjang. Okey. Dan dia akan ambil, biasanya soalan kebat pun biasanya daripada topik-topik yang ini. Okey. Orang suka tanya daripada sini, terutamanya itu progression tu. Suka betul orang buat soalan kebat daripada sini. Itu menyebabkan dia cikgu letak dalam level 3 dan level 2. Okey. Okey. Alright. Fokus bengkel ini ya. Sekurang-kurang strategi untuk memastikan pelajar mendapat markah sekurang-kurangnya E ke atas dalam SPM sebenar. Okey. Kenapa cikgu mau target yang paling minimum dulu? Okey, berdasarkan yang tahun lepas, kebanyakan kamu punya senior, asal saya dapat E, dia otomatik ke university, matrikulasi, dapat program matrikulasi lah. Dia dapat E saja. Jadi kalau dia dapat gagal, ada sukar sedikit untuk peluang ke program matrikulasi. Seperti mana tahun lepas ada seorang pelajar itu, apa yang berlaku memandangkan dia gagal dalam dia punya admits kan. Dia terpaksa minta cikgu untuk satu surat sokongan untuk mengatakan yang dia aktif dalam subjek
matematik tambahan lah untuk mencerahkan peluang dia. Jadi kalau kita lihat ini admit ini sebenarnya, walaupun kadang-kadang orang macam buang-buang admit kan sebenarnya, tetapi dia sangat penting bila kamu masuk university. Okey, terutama kelas A dan kelas B. Tuh. Untuk kelas-kelas yang lain tu tidak apalah. Tapi kalau kelas A, kelas B untuk mendapat peluang yang lebih baik dalam matrikulasi, bagus kamu dapatkan sekurang-kurangnya E dalam subjek ini. Okey. Seterusnya, fokus juga bengkel ini adalah bila kamu belajar, kamu harus fokus kepada teknik penyelesaian bagi topik-topik yang dijangka boleh skor jawab. Apa maksud dia ni? Cikgu telah letak level 1, level 2, level 3. Okey. Untuk yang pertama sekali, kamu perlu fokus yang level 1 kepada teknik penyelesaian dia. Okey, itu mudahlah bagi pendapat cikgu lah, mudah untuk di-score. Dan itu adalah soalan yang boleh dijawab oleh kamu. Saya rasa tidak masalah lah. Rata-rata boleh menjawab soalan itu, kecuali dia tidak belajar lah. Okey, untuk seterusnya, di level 2, dia ada sedikit payah. Kalau kamu berminat untuk dapat kredit dan sebagainya, belajar itu level 2. Untuk kertas 1 dan kertas 2. Dan untuk yang minat untuk skor, contohnya untuk mau dapatkan A minus, A plus, A plus dan sebagainya, kamu boleh pergi level yang seterusnya, itu level 3 untuk kertas 1 dan kertas 2. Jadi, jangan bilang mau dapat A plus itu dalam admit mustahil. Sebenarnya di dalam cikgu punya pengalaman sebagai guru, berapa tahun sudah mengajar di SMK Guzar Tua, sudah ramai cikgu punya pelajar yang mendapat A dalam admit SPM lah sebenarnya. Okey. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak mustahil. Yang penting di sana ialah kamu punya ketekunan bagaimana usaha kamu untuk belajarlah topik ni. Okey, cikgu faham juga bila presiden SPM kamu suka tend untuk cari subjek yang lebih mudah. Contohnya untuk BM, BI, mungkin bukan BI, maths begitu, sejarah begitu. Tapi bagi cikgu, kalau kelas A dan B, ada baiknya kamu concentrate kepada kamu punya elektif. Kalau macam A, bio, fizik dan kimia, admit of course. Untuk B, kamu punya account, ekonomi dan juga admit. Okay. Tetapi cikgu juga ada diberitahu untuk tahun lepasnya, ada perubahan sedikit untuk kelas B, di mana subjek admit tidak lagi berapa ditekankan dalam pemilihan atau pemilihan ke program matrikulasi sebenarnya. Orang sudah kasih ubah sikit. Ada yang kalau siapa yang ingat si Shirley itu tahun lepas, dia terus direct pergi matrikulasi tanpa mengambil matematik tambahan. Itu adalah satu case yang tahun lepas lah. Tapi sebelum itu memang admit itu mesti begitu untuk B. Okey, walau bagaimanapun, cikgu tahu ada beberapa orang yang mengambil mata pelajaran matematik tambahan DP. Jangan pula tiba-tiba bila cikgu cakap begini, kamu terus drop saja atau macam mana, tidak datang dan sebagainya. Kalau boleh, adalah baik kamu ambil saja, dapatkan markah sekurang-kurangnya E, mau dapat E saya rasa tidak mustahil juga. Dan itu sebenarnya banyak bagus untuk kamu. Kalau kamu mau cari kerja di luar sekalipun, katakan mau jadi cashier di mana? Di kedai kuning pula. Di mana? Di survey lah contohnya. Dia akan bandingkan di sana sama ada kamu ada ambil kertas admit atau tidak biasanya. Kenapa orang pilih orang yang ambil admit? Disebabkan orang yang ambil admit ini biasanya cermat. Itu yang paling penting. Okay, dia cermat. Jadi tidak short to it. Jadi lebih baik di sana. Jadi peluang kamu lebih bercerah lah kalau ada admit di dalam kamu punya sijil itu. Alright. Seterusnya, cikgu telah buat untuk yang SPM tahun ini, cikgu susun bahan supaya
dia sesuai untuk kamu punya keupayaan. Cikgu tidak terus bagi kebat semua. Sebenarnya soalan setakat ini yang cikgu berikan, terutamanya kepada tingkatan 5 sebagai latih to be itu, dia bukan soalan kebat, tetapi lebih kepada soalan yang berbentuk biasa. Kalau soalan kebat itu, boleh tahan juga kebat ya. Biasanya kalau soalan itu kan, soalan kebat ini kita beritahu. Kalau dia tanya, dia mesti satu muka surat dan penuh dengan perkataan. Okey, bila satu muka surat penuh dengan perkataan, kamu kena interpret apa itu dia punya information yang dalam kertas, dalam soalan yang diberikan itu kepada bentuk matematik. Mungkin itu ada sukar sedikit, tapi bagi cikgu, cara dia ialah sekiranya kamu jumpa sesuatu itu, kamu perlu gariskan di bawah dan kamu ulang-ulang cakap. Contohnya, kalau kemarin yang tingkatan 5, masih ingat lagi yang luas, contohnya ABC adalah 2 kali CDF. Jadi itu kalau kamu tidak dapat tangkap yang begitu, dia ada sukar lah. Jadi untuk membantu kamu ulang-ulang itu perkataan sampai kamu paham apa maksud dia ini. Gitu. Alright? Oke, seterusnya. Oke, kertas 1 ini masih berdasarkan KBSM, tapi saya rasa untuk kertas KSM ini dia tidak banyak berubah lah. Oke, untuk fungsi dia 4, 5, fungsi kuadratik 3, 6, indeks dan logaritma 3 hingga 7, hukum linear 3, jenjang 5 hingga 8. Jadi kalau kamu dapat sumbangan bagian A, bagian B untuk kertas 1, dia kalau kamu dapat antara begini, kira oke sudah ini. 18 hingga 29 sangat banyak, sangat membantu sudah untuk kamu. Oke. Padahal kamu tengok berapa saja dia punya topik, ada 5 saja kan. So far kamu tidak ada soalan, cikgu boleh juga kasih explain lebih lagi lanjut kalau ada soalan lah sebenarnya. Adakah? Oke. Kalau tidak, cikgu akan teruskan kepada kertas 2. Kertas 2 ini adalah fokus kamu. Oke, yang pertama adalah sistem persamaan. Bagian A ya, hukum linear, sudah berapa sudah ini? 5, 10, 15. Bagian C, geometri koordinat, 6 hingga 7. Oke, selepas itu taburan keberangkalian. Ini yes and no lah, tengoklah macam mana. Oke, untuk bahagian C kertas 2, penyelesaian segitiga dan nombor indeks. Untuk tingkatan 5 yang sekarang, cikgu sedang fokus kepada topik ini. Kalau kamu sudah dapat menguasai ini, kita akan pergi nombor indeks dan itu kamu sudah dapat lebih kurang 20 markah dalam tangan sudah. Lepas itu nanti kita akan cari di sini di antara 4 topik ini untuk mencukupkannya lebih daripada 50. Jadi boleh lulus sudahlah, begitu. Oke. Jadi kalau kamu target yang begini pun oke sudah. Oke, ini adalah satu soalan. Oke, cikgu pergi kepada bentuk soalan. Ini soalan SPM 2018 di kertas 1. Oke, ini sebenarnya bentuk ini tidak diajarkan di dalam kamu punya apa itu sewaktu waktu cikgu mengajar, cikgu tidak ajar. Biasanya cikgu ajar siapa? Cikgu kasih dulu. Sekejap. Kasih keluar pen. Pen, mana pen? Oke, sudah. Alright. Jadi untuk yang ini, cara dia ialah kalau nampak soalan yang seperti begini, jangan panik. Oke, kamu lihat dia. Dan sebenarnya kamu rearrange dia supaya dia menjadi bentuk yang kamu paham dan bentuk yang seperti yang cikgu ajar lah. Oke. Jadi macam ni dia punya seterusnya slide. Ya. Oke, kita tengok. Jadi kita ubah soalan begini. Kalau kita lihat cikgu bacalah soalannya.
Oke, Raja 9 menunjukkan hubungan antara set A, set B, dan set C. Ini adalah fungsi untuk chapter yang pertama. Dia bilang diberi bahwa set A dipetakan kepada set B. Set A dipetakan kepada set B oleh fungsi, dia beri ini, X tambah 1 bahagi 2, dan dipetakan kepada C oleh FG X. A kepada C adalah X kuasa 2, 2X tolak 4. Jadi bila kamu nampak begini, kamu kena ubah dia punya begini ya bentuk dia. Bila kamu buat, sekejap, cikgu ambil dulu cikgu punya board, lebih mudah sedikit. Baik. Oke. Jadi untuk ini, bagaimana kita mau buat ini? Sebenarnya dia bilang set A dipetakan kepada set B ya. Kamu ya kalau jumpa yang begini, kamu kena tukar dia dalam bentuk F, FG, X sama dengan X kuasa 2 tambah 2X tambah 4. Kalau nampak begini baru kamu paham. Kalau yang ada yang simbol begini biasanya student akan confuse. Jadi coba tukar semua apa yang kamu nampak tuh kepada bentuk yang kamu biasa nampak. So bila kamu tukar dia kepada bentuk yang biasa kamu nampak, kamu tidaklah terlalu keliru. Ini nanti cikgu tunjukkanlah. A kepada B ya, dia macam mana dia buat nanti. Oke. Tulis fungsi yang memetakan set A kepada set B dengan menggunakan tanda fungsi. Apa itu tanda fungsi? Yang inilah dikatakan sebagai tanda fungsi. Nanti cikgu bagi jawapan di sebelah. Cikgu, oke, kita ulang balik. Oke, jadi yang tadi itu berbanding sama yang tadi itu, yang ini, yang inilah, yang ini. Dengan yang ini lebih mudah dipahami. Sebab ini biasa kita akan nampak dan diajarkan oleh cikgu juga lah. Jadi ini sebenarnya adalah bentuk yang sama, cuma kita susun dia supaya dia nampak familiar saja. Okay? Jadi ini apa yang cikgu katakan, kalau ada sesuatu yang ganjil dalam kamu punya kertas itu, kamu tukarkan kepada bentuk yang kamu pahami. Oke, jadi sekejap ya. Sampai mana sudah cikgu? Kita di sini. Oke, ini ya. FG begini, cikgu ulang balik. Selepas tu sama dengan satu persamaan lah. Selepas tu apa yang berlaku ialah kita kasih G ni dia bersilang. G pergi sini dan F pergi sini. Dia macam bersilang lah kan. Jadi ini sebenarnya adalah GX punya function A kepada B. Ini menjawab soalan yang pertama tadi, iaitu kalau kita tengok, dia bilang tuliskan fungsi yang memetakan set A kepada set B dengan menggunakan tanda fungsi. Jadi ini jawapan dia. Oke, ini bila kamu tulis begini kamu dapat markah sudah. Oke, boleh ya? Clear? Oke, seterusnya. Untuk yang soalan B dia minta kamu untuk soalan B. Kalau di sini dia minta kamu cari fungsi yang memetakan set B kepada set C, set B kepada set C. Oke. Untuk memetakan set B kepada set C, kita mau gunakan fungsi daripada A kepada B dan letak dalam ini supaya keluarkan kita dapat B kepada C saja. Oke, yang soalan ini ditunjukkan di sinilah. Oke. Jadi cara dia ialah kita buat kaedah cikgu, yaitu untuk X kita kasih jadi untuk yang inilah. X kita kasih jadi dia G inverse untuk X yang inilah. Lepas tu untuk GX pula yang ini boleh nampak ke cikgu. Kita tukar kepada X. Oke.
So dia akan jadi beginilah. Lepas tu bila kita kasih jadi dia kepala formula, dia akan jadi begini balik. Jadi ini adalah dia punya inverse. Kenapa kita kena cari inverse? Sebab kita mau menggunakan kaedah, ada satu kaedah tu supaya kita boleh dapat itu fx yang inilah, yang ini. Okay? Yang ini ada soalan. Boleh nampak macam mana cikgu buat? Boleh faham yang ini? Minta respon. Boleh cikgu. Boleh faham? Boleh cikgu. Yang sebenarnya dia berganti, tapi GX jadi, lepas tu dia jadi kepala formula jadi beginilah. Okey. Kalau boleh cikgu teruskan. Okey, jadi bila kita buat begini, dia akan jadi beginilah. Okay. Kita kasih pindah-pindah dia jadi begini. Dia dapat sudah. Kenapa kita mau G negatif 1 inverse untuk GX? Ini sebabnya. Disebabkan kalau untuk mendapatkan Fx, kalau dia Fg di dalam dalamnya adalah G negatif 1 inverse, kita akan dapat F begitu. Ini akan hilang. Okay, G ini akan mansulah, hilang sendiri begitu. Boleh paham? Okey, jadi apa yang kita buat ialah daripada Fg itu, X tu kita gantikan dengan G negatif 1. So kita masukkan ini ke dalam ni. Dia jadi begini. So kita selesaikan. Ini kita buat apa itu? Darab Arnab tu kan. Macam ni. Okey, darab Arnab yang begini. Ini darab masuk sialah. Okey. Dan kita akan dapat dia sebagai Fx sama juga dengan ini, dan kita cuba ringkaskanlah negatif 4x dengan positif 4x, dia akan jadi hilang. Yang nombor ni kita boleh satukan menjadi nombor dan akhirnya akan dapat sebagai yang ini. Jadi untuk Fx ni, untuk B dan C, dia punya jawapan adalah Fx adalah bersama dengan 4x kuasa 2 tambah 3. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya. Okey, ini adalah fungsi kuadratik kan, soalan fungsi kuadratik. Ini juga biasa ditanyakan ini dan cikgu ambil daripada SPM 2018 daripada kertas 1. Dia bilang diberi bahawa persamaan kuadratik hx kuasa 2 tolak 3x tambah dengan k bersama dengan kosong. Dengan keadaan H dan K adalah pemalar. Ini jangan disalah. Ini sekadar dia punya apa itu? Dia punya bahasa saja ni. Yang ni ya, yang ni. Jangan risau sangatlah. Okey, tidak payah interpret sangat. Maksud dia pemalar lah, maksud dia ada nombor. Dia bukan kosong gitu. Dia ada sesuatu lah nombor dia. Dan mempunyai punca-punca beta dan juga 2 beta. Jadi bila jumpa soalan begini, kamu perlu dia minta kamu ungkapkan seterusnya H di dalam sebutan K. Okey, cikgu mau tanya, apa maksud dia ungkapkan H dalam sebutan K? Mana yang di sebelah kiri sekali? Kami minta respon. H di sebelah kiri cikgu. Okey. Sebenarnya H di sebelah paling kiri, K sebelah kanan. Ya begitu. Okey, jadi berhati-hati dengan perkataan ungkapkan H dalam sebutan K. H sebelah kiri, dia mesti sebelah sini. Dan K sebelah kanan. Begitu. Okey, berhati-hati dengan ya. Selalu permainan bahasa ni sangat hebat nih kalau macam dalam EDMET. Okey, untuk jawapan dia. Ini adalah penyelesaian dia. Okey, kita lihat balik diberi H kuasa X kuasa 2 tolak 3X tambah K bersama dengan kosong. Dia mempunyai punca-punca beta dan 2 beta. Apa yang dimaksudkan dengan punca-punca adalah
nilai X ini sebenarnya adalah sama dengan beta dan 2 beta. Jadi kita boleh tulis beginilah. X bersama dengan beta dan X juga sama dengan 2 beta. Oke, kuadratik dia ada 2, dia punya puncak. Oke, selepas itu apa yang kita buat ialah kita pindahkan yang ini. Oke, kita pindahkan yang ini. Kita pindahkan pergi sebelah. Oke, yang ini juga pergi begitu. Sorry, itu ciputnya itu. Bising dulu. Siap saya andul dia. Maaf. Oke. Jadi itu kita punya langkah seterusnya. Oke. Selepas kita pergi kasih sebelah dia akan menjadi begini. Oke. Betul lah kan? Beta bila dia pindah di sebelah dia jadi negatif beta. 2 beta dia menjadi negatif 2 beta. Oke, ini kaedah cikgu lah yang paling mudah. Yang tidak payah mau ingat-ingat dia. Ada sebenarnya formula ni. Tapi bagi cikgu kalau kita dapat kurangkan untuk mengingat tu sangat baiklah sebenarnya. Okey. Setelah kita dapat ini, kita buat langkah seterusnya iaitu kita kasih berdekat dia begini. Okey, ini kita ambil sini dalam kurungan, ini kita letak sini dalam kurungan. Dan seterusnya kita buat darab silang. Apa maksudnya darab silang itu? Darab dia begini. Begini maksud. Siapa? Okey. Okey, alright. Dia begini. Dia begini, lepas itu dia begini dan dia begini. Ya. Dan dia akan dapat yang inilah sekarang ni. Okey. Alright. Ini dia punya jawapan akhir lah. Ini B tambah 2B dapat 3 beta lah ni. Yang ini masih maintain. Selepas itu, kita berdasarkan yang ini, yang pertama ni, dia beri yang ini. Kita tidak boleh, masih lagi belum boleh samakan. Disebabkan di sini ada sesuatu. Kita mau bahagikan semua ini dengan H dulu. Supaya dia punya bentuk lebih kurang begini. Okay. Kenapa kita buat itu? Sebenarnya kita mau equate dia. Okey, dalam matematik ada satu konsep yang dipanggil equate. Equate ni adalah dia kasih samakan. Ini tidak diajarkan sangat dalam matematik, cuma kamu kena faham dia punya logik begitu. Okey, untuk maths dia boleh. Okey. Okey, ini adalah yang asalan, yang punya punca. Ini ada yang kamu baru bina tadi yang di sinilah. Jadi seterusnya kamu equate dia. Equate tu samakan perkali 1 dan 2. Maksud dia negatif 3 per H adalah sama dengan negatif 3 beta. Okey, perkali dia saja. Apa yang disebutkan sebagai perkali yang inilah. Ini perkali. Yang ini pun perkali. Okey, ini perkali juga. Yang ini pun perkali juga. Jadi kita samakan yang tengok bentuk dia depannya 1, jadi ini tidak payah. Jadi apa yang kita buat, ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini. Okey. Okey, seterusnya kita akan dapat dia begini ya. Okey, ini sama dengan yang ini, dia akan dapat begini. Ini kita katakan dia sebagai persamaan yang ketiga. Jadi begini. Kemudian satu lagi ialah bila kita selesaikan, kita akan dapat beta itu bersama dengan 1 per H. Okey. Seterusnya, untuk yang perkali yang di belakang ni, kita samakan equate dia. K per H adalah bersama dengan 2 beta kuasa 2. Macam inilah, ini persamaan keempat. Jadi, apa yang seterusnya kita buat ialah kita masukkan yang beta itu ke dalam sini. Dan kita akan dapat dia sebagai bentuk ada H, ada K. H dan K. Dan seterusnya kita boleh susun dia cantik-cantik macam ni. Selepas itu kita akan dapat K
sama juga 2H. Jadi ini adakah ini menjawab soalan dia? Diminta K dalam H kah, H dalam K tadi? Masih ingat lagi? K dalam H kah, H dalam K? K, H dalam K. Jadi kalau kita tengok tadi, H dalamnya K, betul? H, K. Jadi H sebelah kanan. So kita tengok jawabannya betul. H sebelah kanan. So betul lah. Dia punya... Coba kasih laju sedikit. Oke. Apa yang sebenarnya sini cikgu mau sebutkan, kita mungkin akan dapat begini. Tapi memandangkan soalan kita, mau kita buat dalam ini, ungkapkan H dalam sebelah K, maka kita perlu buat dia begini. Kita terbaliklah. Si reverse, bukan reverse, silang. Tanda silang ya. Oke. Itu untuk yang soalan jenis fungsi kuadratik. Seterusnya, jika ada soalan sistem persamaan, ini biasanya kertas 2 bagian E, ya bagi cikgu ini adalah soalan cikgu rasa akan keluar tahun ini. Sebab ini tidak pernah ditanya lagi ya. Jadi ada kemungkinan yang ini akan ditanya, confirm nih. Jadi kalau kamu dapat pasta ini, kamu boleh dapat sudah dalam 5 markah begitu. Jadi 5 markah itu walaupun nampak macam, sikit 5 markah itu. Tapi kalau kamu campur-campur dengan yang lain, dia boleh memberi kamu lulus atau gagal. Oke, selesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Apa maksud persamaan linear adalah semua ini adalah garis. Tidak ada kuadratik. Ada satu lagi sistem dia adalah sistem persamaan yang melibatkan persamaan linear dan tidak linear. Itu pada bahagian kedua inilah, tapi untuk ini, contoh ini cikgu tidak tunjukkan. Oke, untuk mendapatkan jawaban soalan ini, kamu perlu buat begini. Alright. Kamu pertama sekali ialah kamu gelar dia 1. Ini adalah persamaan yang kedua, yang ini adalah persamaan yang ketiga. So daripada salah satu ini, katakanlah kita ambil yang inilah kan, yang pertama itu, kita tukar dia dalam bentuk salah satu daripada huruf dia. Yang begini, dalam sebutan yang satu lagi lah. Contohnya, dan kita tanda dia sebagai 4. Okay. Dalam ini cikgu pilih X lah. Okay. Sebagai sebutan yang dipilih, terpilih. Oke, seterusnya gantikan 4 ke dalam 2. Okay. 4 ke dalam 2, ini masuk ke dalam sini. Oke, dia akan dapat begini. Kalau kamu perasaan bilang cikgu gantikan X itu ke dalam 2, apa yang berlaku adalah X adalah menjadi tiada, hilanglah. Ya kan? Oke, lepas itu jawaban daripada ini kamu letak sebagai persamaan yang ke-5. Oke, seterusnya gantikan 4 masih lagi ke dalam 3. Yang sinilah. So, bila dimasukkan ke dalam ini dan diselesaikan, kita akan dapat ini dan kita letak dia sebagai 6. Oke. So, dari 5, kita kasih pilih 1 dan kita cari lagi dalam sebutan dia. Sini kita cikgu pilih Y ya, dalam sebutan Z. Kita letak dia 7. Selepas itu, kita gantikan 7 itu ke dalam 6. Yang inilah. Oke. Jadi jika kita gantikan 7 ke dalam 6, apa yang berlaku adalah salah satu pemboleh ubah dia hilang lagi. Jadi dia meninggalkan satu pemboleh ubah saja, yaitu Z. Oke. Jadi jika kita selesai semua itu, dan kita akan dapat Z sebagai 4. Baru Z. Bila Z belum selesai lagi, kita ada X dan Y lagi. Selepas itu, kita ambil Y itu dan masukkan Z itu di dalam dia ini. Gantikan Z sama dengan 4 ke dalam 7. Yang tadi itu. Tengok. Oke, ke dalam 7. Pilih Z ya sebagai 4 ke dalam 7. Jadi dia akan dapat Y sebagai -1. Oke, nampak ke sana ya?
Oke, seterusnya. Gantikan Y pula, negatif 1 dan Z 4 ke dalam 1. Kalau kita lihat 1 tadi, tengok. Ini yang 1. Oke, ke dalam 1. Yang ini tadi. Y diketahui, Z diketahui. Kita mau cari X sekarang. Jadi, kita akan dapat X bersama dengan negatif 2. Jadi kita dapat X negatif 2, Y negatif 1, dan Z sama dengan 4. Kalau kamu dapat buat semua ini, X dapat, Y dapat, Z dapat, maka barulah kamu dapat sebanyak 5 markah. Oke, boleh ya? Clear? Oke. Ada juga kaedah alternatif yang lain, yaitu kaedah Gauss. Tapi untuk kaedah Gauss itu mungkin pada batch yang akan datang baru cikgu ajar lah. Untuk batch ini sebagai permulaan, cikgu tidak akan ajar. Dan kaedah Gauss ini sebenarnya famous untuk di universiti ini. Kalau masuk matrikulasi, confirm dia akan tanya menyelesaikan persamaan dengan menggunakan kaedah Gauss. Oke, kalau dalam YouTube saya rasa banyak tuh. Dan kalau saya tidak ingat, kalau tidak lupa lah, JPN yang hari bila tuh, minggu yang kedua, orang ada sebut pasal kaedah Gauss lah. Dan kenapa cikgu tidak mau ajarkan kaedah Gauss ni? Kerana tempoh kamu terlalu singkat. Dan kaedah Gauss ni dia ada lain sikit dia punya cara bagaimana untuk dia buat. Jadi dia perlukan masa untuk faham kaedah ini. Okey, jadi lagipun dalam buku teks dia tidak ajarkan kaedah Gauss, dia cuma sebut selesaikan saja. Jadi ini penyelesaian secara klasik lah sebenarnya. Okey, seterusnya. Jenjang pula. Ini bukan ini bukan jenjang, ini adalah indeks. Silap ya tajuk. Okey, untuk kertas 1, ini SPM 2017, kertas 1. Katakan kamu ada soalan begini. Okey. Untuk soalan yang seperti sebenarnya indices ini, cikgu ubah sekejap. Indices. Okay. Alright. Kalau soalan begini, pertama sekali kalau soalan indeks, kamu perlu melihat dia punya asas. Kalau di sini dilihat asas dia tidak sama. Yang ini ada M, ini puncak kuasa M. Ini tidak langsung, tidak log, tidak apa. Jadi, yang pertama sekali kamu perlu buat ialah kasih sama dia punya, dia punya penyelesaian, kasih sama dia punya asas dia. Ini dipanggil base dia, asas. Jadi sekarang kita buat begini dan kita menggunakan konsep penukaran asas dengan yang beginilah. Ini adalah formula kalau kamu tengok cara penukaran asas dalam ini bukan jenjang, ini indices. Okey, penukaran asas di dalam buku teks tingkatan 4. Okey, selepas itu kamu buat dia begini. Puncak kuasa itu sebenarnya dia kuasa setengah sebenarnya. Dan ini juga boleh dipecahkan kepada dua bahagian, log M2 dengan log MM. Alright, kita tengok sini sudah, nampak macam ringkas sudah sikit. Seterusnya, apa yang berlaku log MM itu sebenarnya satu lah. Jadi untuk yang di bawah tu, kalau kuasa kita letak dia pergi depan, dia jadi begini. Ini semua adalah, ada dua hukum sudah digunakan di sini ya. Tiga hukum dalam yang pendek ini saja. Jadi ini kesukaran untuk indeks adalah dia melibatkan law yang banyak lah. Pendek-pendek law dia tapi banyak. Okey, seterusnya dia jadi beginilah. Sebab kita tahu log M adalah 1. Begitu juga yang di atas, dia jadi 1. So dia akan jadi begini. Okey, seterusnya kita ini 2, 1/2 dibagi 1/2 dia akan tukar jadi 2 kali log M2 tolak 2. Jadi begitu. Okey, seterusnya kita dapat dia punya asas sama sudah. Ada senang sikit sudah. Jadi kalau kita tengok sini, kita pindahkan nombor itu pergi sini, dia akan dapat 4. Okey. Selepas tu
ini pula kita gabungkan kembali dengan menggunakan law untuk indeks. Dia jadi beginilah. Okay. Lepas tu baru kita kasih naik lagi dia. M tu dia jadi 34 M kuasa 4. Selepas tu baru kita M bersama dengan punca kuasa 4 bagi 324 bahagi 4. So jawapan dia adalah bersama dengan 3. Kita lihat bagaimana untuk mengira yang ini ya. Okey, cikgu tunjukkan kalkulator ya. Sorry. Ini yang sudah tempat lain. Okey, kita di sini. Okey, cikgu tunjukkan bagaimana untuk mau mengira ini dalam kalkulator. Katakan ini kalkulator kamu. Boleh nampak kalkulator cikgu ah? Okey, kalau kalkulator Casio FX570 kamu boleh buat begini ya. Lepas tu, sorry, ini salah nih. Kita buat begini. Dia mana itu kuasa 4. Okey, kuasa 4. Mana saya tu ah? Sini. Okey. Shift, sebab kita mau guna yang ini. Shift 4. Okey. Terus kita tekan yang ni. Bukan, salah. Kenapa tidak tekan tadi? Sorry. Kita ulang, cikgu ulang. Shift 4. Shift. Okey. Tetap 4. Yang macam inilah. Selepas tu kita gerak ke sini. Kalau kamu tekan sajalah. Sini kamu jadikan dia begini. Okey. Sini ditulis 324. Jadi 3, 2, 4. Lepas tu turunkan. Sebab cikgu pakai dia punya app kan. Taruh dengan 4. Lepas tu tekan kalkulator. Terus jawapannya ada 3. Dia payah lagi kamu kasih kecil-kecil dia. Itu sebabnya cikgu galakkan kamu untuk menggunakan kalkulator yang begini. Okey, membelilah. Beli ini murah saja ni. Kalau di Petukadai dalam RM50 begitulah. Dan masanya untuk menukar kalkulator kamu sudahlah. Kalau kamu guna tinggal 3 yang warna hitam tu, sebenarnya masih boleh. Cuma banyak function-function dia tidak ada kalau untuk SPM. Okey? Alright. Seterusnya. Okey, ini adalah nomor indeks, soalan nomor indeks. Macam panjang kan cikgu punya pengajar hari ini. Tidak apalah kan. Sekurangnya kita cover banyak soalan, dia sebenarnya dia boleh bantu kamu juga lah, terutama tingkatan 5 tu. Kalau yang tingkatan 4 mungkin belum lagi sampai ini. Cikgu baru ajar sampai segitiga saja. Ini sebenarnya selepas inilah. Okey. Kalau tingkat soalan ini adalah soalan yang cikgu rasa pilihan jugalah. Kenapa cikgu cakap sebagai pilihan? Sebab soalan ini tidak sukar. Tidak sukar, senang. Dia lebih kepada kalau yang ambil ekonomi kan, dia paham nih. Okay, lebih mudah mau tengok. Jadi ini adalah dia punya bentuk-bentuk soalan dia. Okay, kita lihat, dia akan bagi kita satu table, item-item A, B, C sampai E. Kemudian dia minta soalan. Dia tanda juga X, Y, Z. Kita minta cari nilai itu. Okey. Lepas tu dia seterusnya dia minta lepas nilai itu dia minta inilah semua ni. Okey. Jadi bagaimana untuk menjawabnya? Pertama sekali yang jadwal ini dia mau tahu apa dia X, apa Y, apa Z. Ini sangat mudah. Kamu menggunakan formula nombor indeks adalah bersama dengan P1 bersama dengan P0 didarabkan dengan 100. Okey, ini darab apa? Bukan X. Okey. Jadi untuk ini 208 adalah P0. 2009 adalah P1. Dia lebih ke depan. Jadi sentiasa yang ini adalah tahun asas dia, yang tahun yang paling rendah lah. Jadi untuk kita mau dapatkan X tu 120 per X didarabkan dengan 100 adalah sama dengan 90. Begitu. Okey. Jadi kita just pusing-pusing saja. Pindah-pindah kita akan dapat 13.33.33.
Ya, nombor indeks. Maksud dia dulu dia di sini 133.3. Oke. Alright. Jadi kalau begini sebenarnya dia jadi murah lah sebenarnya. 133 itu lebih tinggi kan. Oke. Seterusnya untuk yang kedua. Y dibahagikan dengan 140 bersama dengan 100. Jadi kita pusing balik, kita akan dapat Y sebagai 175. Alright. Untuk C, yang C pula. Untuk Z. Z adalah 150 dibahagi dengan 100 didarabkan dengan 100. Maka akan dapat Z sebagai 150. Jadi kita telah menjawab yang soalan E itu. Setiap ini membawa satu markah ya. Setiap ini membawa satu markah. Oke. Di dalam soalan yang kedua itu, kalau kita lihat tadi, tengok. Dia minta composite index bagi 5 tahun. 5 komponen itu bagi tahun 2019 berdasarkan 2018. Jadi, cara dia ialah kita mesti tahu formula ini. Tapi jangan disalah, tidak payah hafal formula ini. Formula ini akan diberikan juga sebenarnya. Dia begini. Nombor indeks dia didarabkan dengan pemberat. Kalau kamu tengok balik ya. Tengok nomor indeks didarabkan dengan pemberat. Kamu tengok di sini. Nomor indeks didarabkan dengan pemberat. Nomor indeks didarabkan dengan pemberat. Kamu tengok sini ya. Nomor indeks didarabkan dengan pemberat, nomor indeks didarabkan dengan pemberat, begitu juga lah seterusnya. Dan dibagi dengan total untuk pemberat semua itu. Oke, bagi yang masih tidak paham apa benda itu yang begini ya, cikgu mau tunjuk. Untuk terutama yang tingkatan 4, mungkin kebaru-baru nampak yang tandaan begini ya. Cikgu guna pen. Oke. Kalau yang begini itu apa arti dia? Arti yang ini adalah dia ini dalam bahasa Yunani, huruf Yunani adalah sigma lah, sigma huruf besar. Tapi dalam matematik dia dikenali sebagai hasil tambah. Ini hasil tambah. Ini kalau jadi formula itu nanti. Bila kamu dapat itu, hasil tambah indeks didarab dengan pemberat. Dibahagikan dengan hasil tambah pemberat. Nah, begitu saja cerita dia. Jadi begini, seterusnya, dan kamu tekan calculator, dan kamu akan dapat sebagai 103. Ini soalan B lah. Jadi nomor indeks dia, beginilah. Ini yang kedua, ini untuk yang kedua, C sebenarnya. Ini jawaban dia yang kedua, B tadi. Untuk C, kamu perlu tahu I sama juga yang masih juga formula yang tadi itu di E itu. Di mana kamu cari harga untuk 2019 per dengan ringgit Malaysia 600, yaitu pada 2018. Didarabkan 100 bersama dengan 103. Dari mana 103 ini? Yang ini. Diambil balik ke sini. Jadi kamu lihat admit ini sebenarnya, jika kamu selesaikan yang pertama itu, nilai dia perlu kadang-kadang digunakan pada soalan yang seterusnya. Jadi pastikan kamu tidak silap mengira soalan yang pertama. Dia ibarat macam get. Kalau kamu tidak lepas get pertama, kamu tidak boleh get kedua. Dia mesti ada sebelum itu, dia macam, dia kalau teka-teki itu kan, teka-teki berangkai lah. Begitu. Jadi selepas itu, baru kita cari harga untuk 2019 untuk 5 komponen tersebut. Ini 1, 2, 3, 4, 5 komponen. Nah, alright. Jadi, kenapa 2 kali ini? Ini mungkin 2 kali lah, tidak apa-apa kan. Jadi kalau sekiranya seterusnya,
untuk soalan-soalan yang ada menyebut 3 tahun, kalau kita tengok yang tadi itu soalan yang inilah kan, mana tadi itu? Dia bilang, kos barang meningkat sebanyak 15% dari tahun 2017, ini 1 tahun, hingga tahun 2018, tahun yang kedua. Hitung indeks harga barangan pada tahun 2019, tahun yang ketiga, berdasarkan 2017. Maksud di sini ada 3 tahun disebutkan. Jika itu kamu jumpa dalam nombor indeks, apa yang kamu perlu buat adalah kamu ingat yang ini. Ini adalah dipanggil sebagai petua bibir. Oke, petua bibir ini dalam kamu punya buku teks tidak pasti ada, tidak macam tiada. Tetapi kamu kena susun dia menaik 2001, contohnya ini 2001, 2003, 2005. 3 tahun yang betul-betul. Lepas tu buat letak X, Y, dan Z, di mana kamu kena buat begini untuk mendapatkan. Biasanya sama ada Z yang normal, X ataupun Y, bergantung kepada soalan lah. Oke, untuk D, kita balik kepada soalan dia. Untuk D, dia minta kita harga barang pada tahun 2019 berdasarkan 2017. Bermakna yang ini, Z lah. Oke, 2019 kepada 2017. Manakala daripada 2017 ke 2018 diberi 115 nih. Oke, dan juga 2018 pergi 2019 juga diberi sebagai 103. Jadi kita plug in saja nilai-nilai itu dan kita akan dapat Z. Alright. Kita seterusnya. Kita pergi slide yang saya rasa macam terakhir lah. Oke, yang inilah. Ini Raja menunjukkan, ini penjelasan segitiga pula, cara kaedah menjawab ya. Segitiga, sisi 4 ABCD dalam keadaan ABC adalah tirus. Kena hati-hati, ada bila sebut ABC adalah tirus, ada sesuatu di sini, ada macam ambiguous kayak begitu. Jadi caranya ialah, ini sebenarnya soalan untuk SPM saya sudah tanyakan pada lesson kita yang pertama lah, T2B. Sebenarnya lah, kalau kamu perasan. Oke, bagaimana untuk menyelesaikan dia? Pertama sekali ialah mesti lukis dan label. Oke, lukis dan label. Kalau kamu tidak buat lukis dan label, kamu tidak akan dapat membayangkan apa sebenarnya itu semua. Oke, yang ini sebenarnya terakhir lah. Oke, kemudian untuk E1, kita lihat soalan E1 apa yang dia mau. Dia minta sudut ABC. A, B, dan C. Sini tidak diberikan kan. Jadi bagaimana kamu mencari sudut ABC? Kamu menggunakan petua sinus. Sin ABCD dibahagikan dengan 12. Yang ini 12. Dibahagi sama dengan sin 40. Sin 40. Berhadapan dengan dibahagikan dengan 9.5. Jadi bila kamu buat begini, kamu akan dapat dia sebagai 58.7. Bagaimana untuk mengira ini? Cikgu tunjukkan di sini mengira bagaimana satu kali. Dengan kalkulator FX570, kamu boleh tekan shift, tekan sign, dia akan keluar begitu. Ini adalah dalam bentuk bahagi, so kamu tekan dia begini. Oke, letak kamu plugin saya 12.3 didarabkan dengan sin 40.5. Begini. Oke, turun. Di sini dia 9.5. Oke, lepas itu kamu tutup kurungan. Jangan tidak tutup kurungan, nanti dia dapat syntax error. Oke, kamu tekan dapat 5, kenapa 7? 12.3 sin 40, apa yang silap tuh? 9.5. Untuk 4.5. Itulah. 12.3. Oke, dia lari sedikit lah, tidak apa. Alright. 57 lah ya dia. Lepas itu,
kita terus dapat jawapan nih. Okey, soalan sebenarnya apa yang cikgu mau cuba terangkan di sini ialah kadang-kadang kamu perlu buat pikiran yang sebegini satu kali buat kerana mau elak itu masalah round up dengan round down. Sebab itu bila kamu ada masalah round up, round down, apa yang berlaku adalah kamu punya jawapan akan menjadi lari daripada skema jawapan yang sebenar. Dia lari itu. Meskipun memanglah dalam SPM dia bagi kamu julat, tapi sebaik-baiknya kita dapat tepatlah. Okey. Kalau tidak, kalau guru yang anusnya itu dia kasih buat begitu sih itu nanti. Okey. Seterusnya. Okey, kita tengok soalan yang kedua macam mana dia minta. Soalan kedua, dia minta luas dalam CM sisi 4 ABCD. ADC sudah? Boleh tengok, ADC sudah? Oh, belum. Okey. Kemudian itu untuk A1, ABC. Untuk ADC, A, D dan C. Kalau kamu lihat semua dia berikan kamu apa itu? Semua adalah sempadan. Dia tidak bagi kamu nilai sudut. Jadi apa yang kamu perlu buat kalau begitu ialah kamu menggunakan petua kosinus untuk mencari sudut ADC. Jadi ini menggunakan petua kosinus lah. Okey, seterusnya. Untuk yang ketiganya, biasanya ketiga ni dia ada susah sikit lah. Luas dalam CM kuasa 2, sisi 4 ABCD. Jadi bermakna kamu kena cari luas ADC ditambahkan dengan ACB. Baru dia menjadi luas dalam sisi M kuasa 2, sisi 4 ABCD. Kamu kena breakdown itu soalan kepada beberapa bentuk. Ini dalam ni ada 2 bentuk lah. Okey, kamu buat begitu. Dengan menggunakan setiap segitiga itu, kamu cari dia punya luas dengan menggunakan formula luas yang ada sinus tu. Okey, jadi ini adalah dia punya contoh lah. Okey. Dan terakhir sekali, soalan ni selalu orang confuse. Dikatakan sebuah segitiga ABC, A prime, B prime dan C prime mempunyai ukuran yang sama seperti diberi untuk segitiga ABC, iaitu A prime, C prime sama juga 12.3, tidak berubah. C prime, B prime 9.5, masih juga tidak berubah. Tapi ini sudut BAC 40.5, ini pun tidak berubah juga. Jadi, dia katakan bahawa bentuk segitiga yang akan dibina itu akan berbeza daripada segitiga ABC yang asal. Jadi dia minta kita lakarkan. Jadi di sini, bila ini kita sebutkan, bila yang begini soalan dia, biasanya itu merujuk kepada satu case ambiguous. Sudut ambiguous adalah, jadi apa yang kamu buat ialah kamu cari yang tirus berhadapan dengan yang paling pendek. Yang pendek itu, sempat yang paling pendek itu kamu swing, dia menjadi segitiga kaki sama. Macam inilah. Jadi segitiga kaki sama yang mempunyai nilai dia adalah 9.5 sama dengan ini. Yang ini, sudut dia sama dengan ini, segitiga kaki sama. Untuk mau dapatkan yang ini, pula kamu perlu tolakan dengan 180 tolak 587 bersama dengan 121.3. So, begitu. Alright, sudah clear? Admit ni memang dicipta untuk dia menjadi seakan satu filter lah mau pergi universiti. Dan cikgu harap kamu jangan, banyak mau belajar ni. Jangan fikir begitu. Kamu boleh itu sebenarnya. Kamu ambil sikit tiap hari, lama-lama okey itu. Masih sempat lagi untuk belajar bagi yang baru memula. Kita punya exam mungkin bulan 2 tahun depan. Jadi ada masa untuk belajar. Dan cikgu nasihatkan untuk yang SPM, concentrate kamu punya elektif ni lah yang akan menentukan kamu macam mana di universiti nanti. Jadi dengan ini maka cikgu tamatkan di sini. Jadi cikgu masih bukakan soalan. Ada apa soalan? Ada soalan? Cikgu,
Kalau Ya, saya. yang nanti bila balik sekolah, Ya, saya. mau belajar nih, ada tinggal ulang KJK, mau sama. Oke, siapa? Sekejap saya hitung untuk subjek sendiri. Pertama sekali ialah kamu kena duduk SPM punya percobaan. Oke, di sana kamu diuji betul-betul mau lihat bagaimana kamu punya pengetahuan level itu dan sebagainya, supaya dengan information yang kami dapat tu kami boleh bawa kamu pergi itu macam mana untuk tackle kamu punya masalah. Sebab kita tahu lah pandemik ni banyak masalah kekangan. Jadi target pertama ialah exam. Selepas tu target kedua ialah latih to beat. Kita akan sekolah sampai bulan 12 awal bulan tu lah. 2 minggu yang pertama kita masih sekolah lagi tu. Jadi dengan harapan yang itu akan membantu kamu lah, dapat membantu kamu. Dan terutamanya mungkin kita boleh juga, kamu kena bersedia juga mental lah untuk yang kata 5. Bila kamu tinggal di asrama, guru-guru mungkin akan buat kelas bukan saja pagi, bukan saja petang, tetapi malam juga dia buat. Jadi bersedia dengan mental yang inilah. Kalau ada vitamin dan sebagainya, bersedialah itu dengan itu semua. Oke, boleh ya, Sam? Oke, cikgu. Oke, lain soalan lagi? Ada, saya bukakan kepada 2 soalan lagi. Cikgu, Iya, saya. sama tanya pasal pemarkahan admit, dia berapa markah baru dia dapat apa tuh? Macam begitu grade dia, Cikgu, markah dia. Oke, sebenarnya saya plan untuk kamu, kalau kamu dapat 20 markah ke atas, kira oke sudah itu. Oke, yang tingkatan 4, jangan ingat admit susah sangat, dia sebenarnya 20 markah, dia lulus sudah itu. Jadi siapa yang dapat 20 markah ke atas itu, boleh anggap kalau SP yang sebenar memang lulus sudah. Jadi kamu target 20, tapi sebaik-baiknya kamu targetlah 30 kan, mana tahu boleh dapat kredit. Kredit lebih cantik lah daripada lulus dengan lulus atas tuh kan. Oke, Evi. Oke, Cikgu. Alright. Kita akan... Satu lagi. Oh iya, saya. Kalau pasal SPM lah, dia punya markah masih tiada perubahan ya? Kalau macam lulus begitu. Kalau punya grading. Oke. Tiada perubahan. Sebenarnya dalam apa yang berlaku dalam SPM ni, markah kamu sentiasa diikut level nasional. Maksudnya akan sentiasa berubah-ubah. Dia ikut graf. Kalau kamu belajar yang probability distribution kan, dia ikut itu. Alright. Kalau tiada sudah, kita boleh... Sudah kamu isi kehadiran semua? Kalau sudah, kita boleh... sudah bersurai sudah lah nih. Dan terima kasih. Cikgu memang panjang sikit lah. No choice lah. Memang bengkel untuk admit memang beginilah ni.